Assalamualaikum. Hari ini saya nak bentang tindakan seorang jurawat setelah tercucuk jarum. Slide bahagian saya, sambungan apa yang dibentang oleh rakan saya sebelum ni, dia buat tugas yang sama, tindakan seorang jurawat selepas tercucuk jarum. Okey, seorang jurawat tu kena laporkan insiden tu lah dalam bentuk borang sebagai dokumentasi. Waktu pejabat dia kena laporkan dekat ketua wad, ketua unit, ketua jurawat, unit kawalan infeksi. Selepas waktu pejabat pula dia kena laporkan dekat ketua jururawat dan diperiksa oleh doktor lah di unit kecemasan, dan laporkan dekat unit kawalan infeksi, dan kena laporkan dekat pakar perubatan juga, sebab pakar perubatan nak menyoal selidik anggota berkenaan dan melakukan pemeriksaan atau konseling. Dan poin saya yang kedua ni, mendapatkan rawatan ni, dia ada kaitan dengan laporan lah, of course lah. Lepas kita buat laporan, kita kena jumpa doktor dengan segera lah untuk melakukan ujian darah untuk mengesang sama ada kita menghidap hepatitis B atau tak, menghidap jangkitan tu lah. Sebelum tu, apa itu hepatitis B? Hepatitis B ni sejenis virus yang tersebar, yang boleh disebarkan melalui cair seperti darah. Jadi siapa yang tercucuk jarum memang mempunyai risiko yang tinggi lah untuk menghidap hepatitis B. Selain itu, berisiko jugalah mendapat jangkitan virus lain seperti hepatitis C dan HIV. Sebab itulah lepas buat laporan kena jumpa doktor dengan segera untuk melakukan ujian darah. Sementara kita menunggu keputusan ujian darah tu kan, kita akan diberikan ubat antivirus, yang mana ubat tu berfungsi untuk membunuh sebarang virus hepatitis B dalam badan kita. Tapi kalau kita disahkan tidak menghidap hepatitis B selepas melakukan ujian darah tu, doktor akan melakukan ujian darah lagi selepas tu, setelah beberapa bulan lah. Kalau ini untuk bertujuan untuk mengesahkan kita betul-betul tidak menghidap hepatitis B lah, bebas dari hepatitis B macam tu. Dan yang bahagian pakar perubatan ni, dia menyoal selidik ni, kita bukan hanya fokus kepada jururawat je tau. Kita kena melakukan jururawat dan pesakit tu kan dia tercucuk, lepas dia cucuk pesakit tu kan, kita mana tahu pesakit tu ada penyakit apa ke. Jadi dua-dua kena melakukan ujian darah. Dan of course pada masa tu, of course lah, jurawat kalau dah tercucuk jarum yang lepas kita guna dekat pesakit kan, takut menjangkit penyakit kan. Jadi jurawat tu diberi counselling lah supaya dia tidak takut dan dia tak stres. Lepas tu kan, contoh lah kalau jurawat dia tercucuk jarum yang selepas dia guna dekat pesakit yang memang menghidap HIV. Ini tindakan dia memang buat tindakan yang sama juga, buat laporan, pergi unit kecemasan, kena pergi unit kawalan infeksi. Tapi pada masa yang sama dia kena segera makan ubat HAART, HAART, iaitu Highly Active Antiretroviral Therapy. Obat ni memang dimakan oleh pesakit yang menghidap HIV lah. Kan dia jurawat tu kan dah tercucuk yang jarum yang lepas dia guna dekat pesakit HIV, jadi dia kena makan ubat tu segeralah, sebab risiko untuk menghidap jangkitan HIV tu sangat-sangat rendah. Tapi lepas 3 ke 6 bulan dia kena lakukan ujian darah jugalah untuk dia betul-betul sama ada dia menghidap jangkitan HIV ataupun betul-betul memang bebas dari jangkitan HIV lah. Itu je lah dari saya, tapi saya nak tunjukkan contoh borang yang
perlu diisilah, iaitu waktu kita melaporkan tu. Ni contoh dia, USN punya ni dan ni. Itu je lah. Itu je yang saya bentang hari ni. Okay, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia binti Ahmad Marzuki. Hari ini saya ingin menerangkan tentang effect of needle pre-injury to the nurses. Number 1, these injuries can lead to transmission of blood-borne disease. Maksudnya, kecederaan ini boleh membawa kepada penghantaran penyakit darah yang ditanggung. Contohnya, apabila jarum yang kotor itu terkena pada kulit pesakit maupun kulit nurse, ianya boleh menyebabkan seseorang itu terkena virus maupun jangkitan kuman. Number 2, placing those exposed at increased risk of infection from disease-causing pathogens such as the hepatitis B virus, HBV, HCV, human immunodeficiency virus, HIV. Maksudnya, meletakkan mereka yang terdedah tu pada peningkatan risiko jangkitan daripada penyakit yang menyebabkan pathogen seperti hepatitis B virus maupun HIV. Sebagai contoh, mengelakkan diri itu daripada terkena dengan penyakit seperti virus yang bahaya. When it comes to HIV, your chance of getting it goes up if the needle. Maksudnya, apabila ia datang kepada HIV ni, perubahan anda akan mendapatkan naik jika jarum tersebut has blood on it, mempunyai darah di atasnya. Was first step in someone artery or vein adalah timbunan pertama dalam arteri seseorang atau urat. Was used for a very deep injury, digunakan untuk kecederaan yang mendalam. Was used on someone who is within 2 months of the needle stick injury, digunakan pada seseorang yang mati dalam masa 2 bulan dari kecederaan batang jarum yang terkena itu. Okay, we'll have exposure to several occupational hazards such as physical and biological hazards. For example, the risk of subsequent injection of a needle may lead to the risk of transmission of dangerous blood pathogens such as HIV, hepatitis B, and also hepatitis C. Injury related to the needle injection lead to the highest risk of transmission blood-borne pathogen due to the excess keep in the needle cavity and contain higher and more harmful viruses. Okay. Dan sebagai contohnya di sini, apabila seorang nurse terkena jarum yang telah disuntik kepada pasien yang menghidap penyakit HIV, hepatitis B dan juga hepatitis C, berkemungkinan akan dijangkiti oleh virus tersebut ataupun virus-virus yang lebih berbahaya di dalam darah. Okay. Kemudian, the risk of infection from infectious disease such as HIV, hepatitis B and also hepatitis C from patient to the nurses depend on 3 main factor. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan berlakunya jangkitan daripada penyakit-penyakit ini. Yang pertama, the prevalence of the disease among the patient coming for get treatment and among the nurses. Okay, kebanyakan pesakit-pesakit yang mengidap penyakit ini datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan kebanyakan nurses yang merawat, menjaga dan membantu mereka berkemungkinan bersentuhan dengan pesakit dan akan berlakunya jangkitan di situ. Kemudian, frequency of exposure of health staff or patient to blood or infectious body fluid. Banyak terdedah kepada darah pesakit dan juga body liquid pesakit, cecair dalam badan pesakit. Okey, sebagai contohnya, seorang nurses ingin mengambil darah pesakit, kemudian apabila jarum itu telah disuntik kepada pasien dan terkena kepadanya, berkemungkinan akan berlakunya jangkitan di situ. Okay, kemudian how to expose either parenteral mucosa or open wound. Okay, bagi nurses yang merawat atau mengendali kes-kes yang
seperti kes-kes seperti luka, berkemungkinan dijangkiti itu lebih besar apabila jari mereka terdapat luka-luka kecil, kerana dari situlah virus akan masuk ke dalam badan nurses tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Azrida. So right now I will present about my assignment. So this is a video example of a situation where a needle prick was happen. So dalam video ni saya telah membahagikan kepada dua situasi. Dalam video ni juga kita dapat tengok kecuaian dan kesalahan yang telah dilakukan semasa kita buat prosedur di dalam ward. Dan kita dapat tengoklah situasi perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Okey. So kita pergi kepada video pula situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama. Okey. Di sini kita dapat tengok dia punya persekitaran dalam bilik rawatan ni agak kurang memuaskan. Jadi ini adalah troli. So kita nampak troli ni agak bersepah. Tidak dikemaskan dengan elok lah. Ni pasien yang sedang menunggu untuk menerima rawatan daripada doktor. Okey. Okey, doktor ni nak ambil darah pasien tu. So kita tengok troli ni bersepah barang dia. Equipment. Bersepah tempat ni. Siapa lah punya kerja. Maksudnya troli ni sudah digunakan, tetapi doktor ataupun nurse yang telah gunakan troli ni tidak kemaskan dulu selepas selesai buat prosedur. Dia hanya tinggal macam tu saja. Okey, kita sambung. Okey. Ni telah berlakunya needle prick, tusukan jarum. Okey, sepatutnya jarum tu berada di dalam syak bin, tetapi jarum ni berada di dalam kidney dish. Jadi di situ adalah kecuaian doktor ataupun nurse yang telah guna sebelum ni, yang telah buat prosedur sebelum ni, tetapi dia tak buang needle tu dalam syak bin, menyebabkan orang lain terkena tusukan jarum macam ni. Okey, darah lah. Amir, bukan you yang guna tempat ni tadi? Sorry lah, Nek. Firstly, minta maaf banyak-banyak sebab patient saya sebelum ni memang dia high level. Saya tak sempat nak kemas, saya tak sempat nak buat apa-apa. Ini kenapa? Okey. Di sini kita dapat tahulah kecuaian ni berpunca daripada doktor ini, dan dia telah menyatakanlah dia tidak sempat nak kemaskan sebab pasien dia dalam keadaan yang orang cakap keadaan yang tidak sedar lah. Bukan sedar, tidak dapat mengawal diri dia sendiri pesakit tu. Jadi dia tidak sempat nak kemas betul-betul barang tu. Jadi di sini sepertinya kita kena ambil lah masa sedikit untuk kemaskan equipment tu, peralatan yang telah digunakan tu kan. Sepertinya jarum tadi tu sepatutnya memang wajib buang dalam syak bin, tetapi menyebabkan kecuaian dia lupa nak buang dalam syak bin. Okey. Saya sarankan you baik pergi ke PC, buat notifikasi dan semua benda tu sebab patient ni tak pernah buat virus tu. Saya minta maaf. Saya akan teruskan dengan patient. Okey. Sorry banyak-banyak kawan. Okey, situasi yang kedua. Saya akan start buat EBG, nanti you tolong accept dia. Okey, doktor ni dia nak ambil
darah pasien ni. So nurse ni dia bantu doktor ni lah. Okey, darah tu telah diambil. Okey. So di sini telah berlakunya needle prick ataupun tusukan jarum. So di sini berpunca daripada kecuaian sendirilah. Nurse ni telah cuai, dia telah tidak disengajakanlah tercucuk jarum tu. Jadi sepatutnya nurse ni kena lebih berhati-hatilah apabila nak tutup jarum tu dengan penutup needle tu. Okay. Oh my god, my head. Takkan satu lagi case emergency injury. You pergi jugalah PC. Okay. Apa yang dapat kita ambil daripada video situasi yang pertama tadi adalah sepatutnya needle prick tadi tidak sepatutnya berada di dalam kidney dish. Sepatutnya needle tadi tu sepatutnya berada dalam shark bin. Apabila kita sudah selesai apabila kita sudah guna jarum tu, needle tadi, kita terus buang dalam shark bin. Sebab kita takut needle tu dia tertusuk kepada individu lain, menyebabkan individu lain tu terkena infection lain lah. Sebab kita takut dekat jarum tu, dekat needle tadi tu, dia telah ada macam infection daripada darah dalam takut ada infection lah daripada darah tu, darah pesakit tu. Kita tak tahu kan pesakit tu ada penyakit apa. Mungkin ada AIDS ke, HIV ke. Itu bahayanya. Dan situasi yang kedua pula, kita sebagai nurse ni kena lebih berhati-hatilah. Tidak sepatutnya cuai dengan begitu saja. Okay. Kita pergi ke slide yang kedua. Okay, stop it. Okay, ini adalah statistik. So kita dapat tengok antara nurses, senior medical, junior medical, student nurse, dentist, dental staff and other lah. So di sini nurses are most at risiko from needle stick injuries. Okay, maksudnya jururawat lah yang paling banyak sekali terlibat dalam, jururawat lah paling banyak sekali akan menerima risiko untuk terkena tusukan jarum ni. So kita dapat tengok daripada sini, nurses sebanyak 44, senior medical sebanyak 4, junior medical 14, student nurse 13, dentist dental 6 dan other 19. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih puan. Okay, I will talk about how to avoid a needle prick among the nurses. Okay, firstly, the nurses should follow the standard precaution, infection prevention and general hygiene practice consistently. Di sini, jururawat haruslah mengikut prosedur yang betul, prosedur menggunakan syring yang telah ditetapkan untuk mengelakkan daripada berlakunya tusukan jarum di kalangan nurse. Okay, for the second, the nurses have to report all the needle stick and other sharp related to injuries. It is important to be medically assessed as soon as possible to the designated doctor for consultation on blood testing, counseling and possible hepatitis B and tetanus vaccination. Okay, for the third,
The nurses have to plan for the safe handling and disposal of needle before use it. Di sini jururawat haruslah membuat persediaan yang selamat sebelum menggunakan syring. Sebagai contohnya, sebelum menggunakan syring, jururawat haruslah memastikan bahawa apabila menggunakan syring itu tidak akan berlaku sebarang kecederaan tusukan jarum di kalangan nurse. Haruslah memastikan bahawa syring yang digunakan itu working properly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Anis binti Bens Azrai. So I will present about how to avoid a needle prick among nurses. I will read number 4 until number 6. So number 4, the nurses should have to avoid recapping the needles after using it. Jururawat perlu elakkan daripada menutup balik jarum yang telah digunakan. Ada setengah jururawat ni yang tutup balik jarum selepas digunakan. Ia sangat berbahaya kerana jarum itu mempunyai jangkitan, infection, lebih-lebih lagi selepas jarum itu digunakan kepada pesakit yang mempunyai penyakit yang berbahaya seperti penyakit HIV dan TB. Jika jururawat itu tercucuk tangannya sendiri, ia sangat berbahaya kerana infection itu berkemungkinan boleh masuk ke dalam darah jururawat dan ia sangat berbahaya. So the nurses should avoid recapping the needles after using it. Next, dispose of used needle in appropriate sharp disposable container. Jururawat ni perlu buang jarum yang telah digunakan ke dalam tong yang sesuai yang telah disediakan di hospital seperti sharp bin. Sharp bin ni tong yang disediakan khas untuk nurses dan doktor buang jarum supaya jarum ni tak jatuh ataupun tak tercicir atas lantai. Kalau jururawat ni buang dalam domestic bin ataupun clinical bin, ia sangat berbahaya kerana orang lain juga berkemungkinan akan tercucuk jarum itu seperti attendants yang ambil sampah tu. Mungkin berbahaya bagi attendants kalau jarum tidak dibuang dalam sharp bin. Jadi jururawat ni perlu competence, perlu peka buang dalam sharp bin. Tak boleh buang dalam clinical bin ataupun domestic bin supaya untuk mengelakkan orang lain daripada tercedera. And lastly, the nurses should have to avoid hand-to-hand passing of needle during venipuncture procedure. Number 6 ni, jururawat perlu mengelakkan daripada passing hand-to-hand semasa venipuncture procedure. Venipuncture procedure is the process of obtaining intravenous access for the purpose of intravenous therapy or for blood supplying of venous blood. Venipuncture procedure ni prosedur untuk ambil darah ataupun masukkan IV drip kepada pasien. Ia sangat berbahaya kalau jururawat tu passing hand to hand. Contohnya jururawat tu passing tangan kiri kepada tangan kanan jarum tu, sebab ia berkemungkinan jururawat tu tercucuk tangannya sendiri kalau passing hand to hand tu. Jadi jururawat ni perlu, kalau guna tangan kanan je untuk masukkan IV drip ataupun untuk ambil darah untuk buat sampel contohnya. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, this is a conclusion of this assignment. So, needle-stick injury is the most important occupational health hazard in nurses, which alarmingly high rate.
reporting to the concerned authorities, screening of nurses after needless injury, and promotion of safety measure against it should be greatly encouraged. Okay. So this is a reference. Okay, that's all from us, madam. So thank you very much.